Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 898 dan antara paparan utama. Vaksin harus pergi kepada rakyat, bukan sebaliknya. PAS amal 2 darjat berhubung isu hukuman. Tiada maaf buat sistem 70 juta ringgit yang pincang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairy Jamaluddin berkata, kerajaan akan menambah 5 lagi pusat pemberian vaksin PPV Mega di Lembah Kelang bagi meningkatkan kapasiti pemberian vaksin bermula 7 Jun ini. Katanya 3 PPV Mega akan dibangunkan di Selangor dan 2 lagi di Kuala Lumpur. Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF telah membuat keputusan untuk meningkatkan kapasiti pemberian vaksin di Lembah Kelang. Saya sudah maklumkan pada Menteri Besar Selangor. Di Selangor, kita akan tambah 3 PPV Mega iaitu di The Mines, UiTM Puncak Alam dan Setia City Convention Centre. Manakala di Kuala Lumpur ialah di Kuala Lumpur Convention Centre dan Perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Katanya seperti dipetik bernama. Menurutnya, lebih banyak stesen suntikan dan dewan akan dibuka di PPV Mitek yang akan memulakan operasinya pada Isnin bagi melancarkan proses pemberian vaksin secara besar-besaran. Khairy berkata kapasiti suntikan harian untuk PPV di Mitek pada Isnin ialah lebih 2,000. Namun beliau menyasarkan lokasi itu menampung lebih 6,000 suntikan sehari. Mengulas mengenainya, bekas Menteri Perdagangan dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz berkata, vaksin wajar dibawa kepada rakyat, bukan memaksa rakyat berkumpul di pusat mega vaksinasi. Beliau menyatakan kebimbangannya terhadap pengumuman kerajaan yang mahu menambah bilangan pusat vaksinasi mega. Menurut beliau, tindakan ini bercanggah dengan apa yang ingin dikehendaki, iaitu untuk mencapai ke seluruh strata rakyat jelata. Rafidah menegaskan kaedah vaksinasi harus dijalankan dalam keadaan yang tersusun, terurus dan selamat dalam mengendalikan orang ramai yang akur kepada prosedur operasi standard SOP. Dengan itu, pembentukan kluster pusat vaksinasi yang terhasil daripada kelompok orang ramai yang tidak terurus dan terkawal yang terpaksa menunggu berjam-jam akan dapat dielakkan. Selain itu, kesilapan dalam temu janji dapat dihindarkan, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Beliau berkata ramai yang menghadapi kesukaran kerana terpaksa merentas sempadan daerah untuk pergi ke pusat-pusat mega berkenaan. Malah rakan saya yang tinggal di Bukit Jelutong, Selangor telah mendapat slot untuk temu janji vaksinasi di Selama Perak, ujarnya. Justru beliau mencadangkan supaya semua pusat vaksinasi hendaklah didirikan di setiap peringkat daerah dan saiz yang sesuai menggunakan Dewan Orang Ramai atau Dewan Serbaguna di mana SOP boleh dikuatkuasakan kerana bilangannya dapat dikendalikan. Pusat-pusat vaksinasi daerah ini hanya melayani penduduk di daerah berkenaan, kata Rafidah. Menurut beliau, pendekatan ini akan membolehkan penyimpanan rekod dan kebolehkesanan traceability yang lebih cekap, temujanji yang lebih bermakna dan rakyat tidak perlu merentasi sempadan untuk pergi ke pusat mega. Kita tidak memerlukan mega 70 juta ringgit sistem IT untuk pendekatan munasabah ini kerana kumpulan vaksinasi adalah disasarkan, bidasnya. Kata Rafidah, semua data yang dikumpulkan di pusat daerah kemudian boleh dikumpulkan dan disusun oleh Jabatan Kesihatan Daerah dan kemudiannya dipindahkan ke Pejabat Kesihatan Negeri untuk analisis dan dihantar ke Jabatan Kesihatan Persekutuan. Kita tidak boleh membuang masa dan wang melakukan perkara dalam skala mega. Kita mungkin, semoga dijauhkan Tuhan, berakhir dengan masalah mega, kelompok mega dan gelombang mega COVID-19 baharu, ujarnya. Beliau berpendapat tindakan mesti realistik dan berkesan dengan mengutamakan masa. Tiada masa untuk pendekatan politik dan mega. Vaksin wajib hadir di hadapan rakyat, bukan sebaliknya, tegas Rafidah. Demikian pandangan seorang yang telah lama berkecimpung dalam pengurusan kerenah orang ramai. Jom Channel hanya ingin berkongsi bagaimana keadaan apabila
orang ramai yang terdesak berkumpul untuk mendapatkan perkhidmatan. Justru pelancaran vaksinasi yang munasabah harus dilaksanakan di tingkat akar umbi, bukan di pusat-pusat vaksinasi mega yang memerlukan rakyat untuk merentasi daerah atau negeri dan terdedah pada risiko terkena jangkitan akibat berkumpul. Jom Channel sekadar menyampaikan pandangan mereka yang terkesan dan prihatin dengan dasar kerajaan dan dilihat banyak kelemahannya. Terpulanglah, kalian nak jadi Pandi, Luncai, Abu Nawas atau Labu-Labi. Rakyat sudah amat letih, marah dan kecewa. Semua kesukaran ini gara-gara kalian yang tamak mahu menjatuhkan kerajaan pimpinan warisan di Sabah pada tahun lalu. Itu hakikat, bukan cakap ahli politik Pakatan Harapan, tetapi hasil kajian yang dibuat di Saw Swee Hock School of Public Health University Kebangsaan Singapura. Kajian ini menjadikan pilihan raya negeri Sabah sebagai kajian kes bagi menaksir bagaimana perhimpunan ramai boleh menyebabkan penurunan COVID-19. Hasil kajian tersebut diterbitkan di Jurnal PLOS Computational Biology pada 27 Mei 2021. PLOS merupakan sebuah perbadanan bukan keuntungan yang berpangkalan di San Francisco, California. Maknanya, perhimpunan ramai menjadi punca penularan COVID-19 adalah benar. Janganlah pusat mega vaksinasi pula menjadi punca kluster COVID-19 yang baharu kerana isu orang ramai yang berkumpul. Bukan main bersungguh-sungguh PAS mengecam Iswardi Murni yang didakwa telah menghina Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dalam video di Facebook miliknya baru-baru ini. Ada yang meminta supaya sesiapa yang menghina Yang di-Pertuan Agong dikenakan hukuman yang lebih berat di bawah Akta Hasutan 1948. Malah ada juga yang mahu aktivis pro-keadilan itu dikenakan hukuman sebatan. Mengulas mengenai isu tersebut, bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin menegaskan, dalam sistem negara yang mengamalkan doktrin raja berperlembagaan, apa yang saya belajarlah selama ini, menegur Yang di-Pertuan Agong atau raja bukanlah suatu yang dilarang secara mutlak. Di situlah bezanya antara prinsip absolute monarki dan constitutional monarki. Adapun menegur dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan atau bahasa-bahasa yang tidak sewajarnya itu, saya rasa semua setuju. Ia adalah tidak wajar. Ia patut dielakkan hatta diandaikan jika tidak ada akta hasutan sekalipun. Prinsip raja berperlembagaan harus dihormati. Hanifah turut menemplak mereka sama ada mereka benar-benar faham tentang apa yang mereka perkatakan tentang akta tersebut. Jujurnya, saya tidak pasti sejauh manakah mereka yang bercakap tentang akta hasutan itu benar-benar arif tentang isi kandungan akta hasutan akta warisan penjajah tersebut. Saya yang tak pakar ni tahulah sikit-sikit sebab pernah jugalah jadi tok lawyer membela di Mahkamah Ahli Politik yang didakwa di bawah akta itu. Alhamdulillah menang tanpa klien perlu dipanggil membela diri, ujarnya. Hanifah menyindir seorang yang dinamakan sebagai pakar perlembagaan persekutuan oleh media rasmi PAS yang dilihatnya tidak sedar kesan penyiaran berita tersebut. Kenapa beliau berkata demikian? Jawapan saya tidak apa nak bagi cerangan, hatta mungkin nak minta misalnya hingga hukuman mati sekalipun, katakan. Tapi pilah minta sekali diadakan sidang parlimen juga, baru cun dan baru ngam, tegasnya. Beliau juga menegur parti itu yang menyiarkan ucapan didakwa hasutan itu secara verbatim, sama ada sudah merujuk kepada peguam. Yang satu lagi posting pula media rasmi parti PCR pun satu hal juga. Saya tak pasti apa pasal media itu PCR-kan juga isi ucapan yang dikatakan hasutan itu secara verbatim dalam artikel doktor itu. Ini pun satu hal. Tak ada tok lawyer nasihat ke? Jawapan saya, bila media itu PCR secara verbatim ucapan si pemberi ucapan dalam artikel itu, silap hari bulan ia juga mungkin dikira satu republication of seditious materials dan tak pasal-pasal boleh juga dikenakan tindakan di bawah akta hasutan. Apapun, saya sangat berharap saya silap, kata Hanifah merujuk pada rencana yang ditulis Dr. Kamarul Zaman Yusof di Harakah Daily pada 30 Mei 2021. Maksud beliau, penulisan kembali bahan yang dianggap hasutan juga merupakan satu kesalahan dan boleh dikenakan hukuman di bawah akta tersebut. Katakanlah diandaikan saya tak silap dan ditakdirkan selepas itu, depa pun entah macam mana, kena pula ditahan di bawah akta hasutan. So, masih nak minta hukuman sebatan juga ke? Sidirnya. Untuk rekod, Parlimen kini masih digantung. Berbeza dengan pemimpin UMNO, para pendukung PAS patah pun tidak pernah meminta supaya Parlimen bersidang.
Bagaimana PAS hendak meminda akta hasutan supaya dimasukkan hukuman sebatan sedangkan pimpinan parti itu tidak pernah menuntut agar Parlimen bersidang bagi membahaskan pindaan terhadap akta drakonian tersebut. Di sebalik keriuhan mereka, PAS lupa bahawa 3 ahli Dewan Undangan Negeri PAS Perak yang diketuai Pesuruhjaya PAS Perak Rasman Zakaria pernah menghina timbalan yang di-Pertuan Agong iaitu Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah apabila ingkar untuk hadir apabila dipanggil menghadap oleh baginda pada Selasa 8 Disember tahun lepas. Pemimpin PAS jelas derhaka kepada Sultan Perak. Mengapa tidak ada pencinta Akta Hasutan 1948 yang bercakap mengenainya? Sebaliknya, mereka hanya mengakui kekhilafan kerana tidak menghadap baginda seperti mana yang dititahkan. Baru-baru ini, Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali disiasat oleh Polis Diraja Malaysia PDRM di bawah Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman kerana dikatakan telah melakukan kesalahan merentas negeri setelah diperiksa melalui sekatan jalan raya di Perasing, Negeri Terengganu pada 16 Mei lalu. Menjawab pertanyaan media, Setiausaha Agung PAS Datuk Syed Taqiyuddin Hassan yang juga Menteri Undang-Undang sekadar berkata, orang yang dituduh itu mempunyai hak bela diri. Prinsip undang-undang adalah seseorang tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah, katanya dipetik beberapa media. Apabila yang terbabit itu ahli parti sendiri, pandai pula mulut pemimpin PAS bercakap tentang seseorang tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah. Tetapi apabila terkena kepada orang yang bukan ahli partinya, mereka berteriak menuntut hukuman yang berat. Dalam hubungan ini, Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau telah menegur Iswardi Morni agar menjaga tata susila ketika bersuara berkenaan isu semasa. Bulan April kita sudah nasihatkan dia bahawa boleh tegur tetapi harus jaga tata susila. Kita nasihatkan boleh tegur tetapi jaga kerana ada peraturan kita. Itu saja kita lakukan, tegas Anwar seperti dipetik Malaysia kini. Benar, adalah tidak wajar menggunakan bahasa yang kesat ketika memberi pandangan seperti memanggil manusia dengan jebon, agas, nyamuk, buaya dan sebagainya. Kita semua maklum siapa yang gemar menggunakan istilah yang menghina sesama manusia itu. Rakan-rakan bukan Muslim harus faham, sikap mereka ini bukan daripada ajaran Islam tetapi pemikiran penunggang agama yang akar umbinya daripada golongan takfiri. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata peruntukan 70 juta ringgit bagi integrasi data dan sistem janji temu adalah melibatkan integrasi dan pembangunan sistem pengantara bagi memudahkan proses pendaftaran penerima vaksin. Ini termasuk pemantauan bekalan vaksin daripada penerimaan sehingga selesai vaksinasi dos lengkap di setiap pusat pemberian vaksin PPV. Ia turut melibatkan pembangunan integrasi sistem pasport digital dalam MySejahtera, perolehan sistem pengurusan Q Mobile untuk PPV dan penghantaran SMS dan panggilan telefon bagi peringatan vaksinasi antara 5 hingga 10 kali peringatan bagi setiap orang. Katanya dalam satu kenyataan seperti dipetik bernama 28 April 2021 yang lalu. Beliau menegaskan bahawa program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan berlangsung sepanjang tahun ini yang pastinya memerlukan sejumlah peruntukan yang mencukupi bagi membolehkan ia dilaksanakan dengan sempurna dan tersusun. Namun sistem yang dibanggakan Khairi itu runtuh apabila reka bentuk dan paparan antarmuka yang dibina pembangun laman web pendaftaran vaksin itu gagal menangani jutaan permintaan serentak. Free Malaysia Today dalam satu laporan memetik pendapat Timothy Tioh yang mempunyai pengalaman selama 13 tahun dalam bidang IT bahawa kegagalan menyeluruh sistem tersebut terletak pada reka bentuk pangkalan data. Beliau berkata Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV sepatutnya membahagikan data di laman web dengan lebih baik. Pembangun laman web Zul dipetik Free Malaysia Today sebagai berkata membahagikan pendaftaran mengikut negeri akan mengurangkan beban pelayan JKJAV. Saya fikir ini mungkin satu penyelesaian lebih baik memandangkan pelayan JKJAV tidak mampu menangani trafik, katanya seperti dipetik. Pengkritik mahu agar syarikat yang terlibat dalam pembinaan laman web tersebut dikenal pasti. Ini kerana wujud dakwaan bahawa laman web pendaftaran vaksin tersebut menggunakan perkhidmatan security web Cloudflare versi percuma. Dalam hubungan ini, Zul berkata,
Tidak mengejutkan, pengguna menghadapi masalah ketika mendaftar kerana versi percuma tidak mampu menampung jalur lebar yang diperlukan bagi program pendaftaran besar-besaran seperti itu. Ada hadnya apabila menggunakan versi percuma yang selalunya digunakan bagi membina laman web peribadi atau untuk projek-projek hobi. Sesiapa yang membina laman web tahu tentang ini. Saya tidak tahu kenapa JKJAV gunakan versi percuma, tegasnya. Nah, sekarang kita tahu masalah teknikal yang dihadapi sistem tersebut. Sudah tentu bagi Makcik Kiah dan Pak Mat dari Kuala Kedah, Kau atau Mutusami dari Sepang, Marin atau Jonathan dari Kinabatangan tidak faham tentang masalah teknikal. Mereka hanya mahu slot yang pasti untuk mendapatkan suntikan vaksin sahaja. Persoalannya, apa akan berlaku selepas ini? Adakah isu ini akan disapu di bawah permaidani indah di Putrajaya sahaja? Apa tindakan kerajaan berkaitan laman web pendaftaran vaksin COVID-19 setelah tiada lagi tawaran secara sukarela bagi vaksin AstraZeneca? Soal ahli jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fadzil. Beliau merujuk pada isu laman web pendaftaran vaksin COVID-19 yang mengalami kepincangan ketika dibuka kepada umum pada 26 Mei 2021 yang lalu dan pengumuman Khairi pada 27 Mei bahawa vaksin AstraZeneca tidak lagi ditawarkan secara sukarela atau opt-in tetapi dimasukkan dalam PICK. Ini bermakna kepincangan laman web yang berlaku pada tempoh hari adalah real. Siasatan tanpa tindakan tegas bukan satu penyelesaian yang tuntas, tegasnya. Menurut beliau, Khairi harus tampil menjelaskan kepada umum apakah tindakan yang telah diambil oleh kerajaan terhadap syarikat yang membangunkan laman web ini. Khairi juga perlu menjelaskan kepada umum sama ada nilai kontrak bagi membangunkan laman web ini telah dibayar penuh memandangkan perkhidmatan yang diberikan ketika pendaftaran secara sukarela vaksin AstraZeneca mengalami kepincangan tempoh hari. Sekiranya dibayar penuh, adakah kerajaan bersedia mengambil tindakan undang-undang untuk dibayar semula reimburse jika kerajaan tidak berpuas hati dengan perkhidmatan ini memandangkan prinsip undang-undang tidak membenarkan sesuatu kontrak yang mendapat keuntungan tak adil unjust enrichment seperti mana yang termaktub di dalam Seksyen 71 Akta Kontrak 1950, ujar Faiz yang juga seorang peguam. Beliau berkata penjelasan oleh Khairi dalam isu ini amat penting kerana vaksinasi yang sangat diharapkan oleh rakyat dapat dilaksanakan dengan efisien dan telus. Khairi Jamaluddin perlu bersikap telus atau transparent dalam isu ini supaya wang rakyat tidak hilang begitu sahaja tanpa dioptimumkan manfaatnya bagi mengatasi krisis kesihatan terburuk ini. Jumlah 70 juta ringgit bukan suatu jumlah yang kecil dalam keadaan perut rakyat diikat akibat masalah ekonomi yang semakin parah hari ini, kata ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu. Perkara ini semakin serius jika dakwaan bahawa laman web pendaftaran vaksin tersebut menggunakan perkhidmatan security web Cloudflare versi percuma adalah benar. Lebih-lebih lagi apabila nama syarikat yang terlibat dalam pembinaan laman web tersebut dirahsiakan daripada pengetahuan umum. Soal nyawa rakyat, janganlah bertindak umpama kikir besi. Kalian sudah mengambil 5 bilion ringgit daripada kumpulan wang amanah negara KWAN iaitu simpanan untuk generasi akan datang. Buatlah kerja seperti yang diamanahkan. Jangan membina mahligai di atas pusara mangsa COVID-19. Ingatlah, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aidan Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.